Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alina maulana Muhammad. Sebenarnya biasa menjak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama hari ini. InsyaAllah semoga akan memberi kebaikan kepada kita hari ini pun masuk 6 Disember 6 hari 12. Oh, tak lama dah nak habis dah. Nak habis dah. Kota Baru cuaca alhamdulillah cuaca baik hari ini. Matahari kelihatan, cantik sangat kalau pergi berjemur pagi-pagi ni. Dapat vitamin D, vitamin D, cantik. Vitamin D ialah vitamin yang tidak ada jual di kedai tapi dapat percuma pada matahari, cahaya matahari yang Allah berikan kepada kita semua. Amin. Sembang-sembang hari ini seperti yang biasa kita meneruskan perbual bicara kita. Semalam tak sempat, ada hal yang tak dapat dielakkan. Begitulah apa kita rancang. Perancangan Allah itu adalah lebih baik, dan lebih terbaik. Kadang-kadang kita sudah merangka satu program, satu aktiviti yang kita nak buat, tapi apabila sampai satu masanya kita terpaksa melakukan aktiviti yang lain. Dan aktiviti itu lebih baik kepada kita insyaAllah dan kepada rakan-rakan semua. Jadi kepada siapa yang sudi hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kerana kita sudi bersama lagi pada hari ini. Quote of the day bersama dengan Atuk hari ini. Tajuk kita hari ini ialah berbicara mengenai Al-Quran. Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Apa kelebihan Al-Quran? Dan kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita sayang ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran ialah mukjizat. Mukjizat Al-Quran ini mukjizat Rasulullah yang diturunkan melalui Jibril. Melalui Jibril. Sepanjang 23 tahun. 23 tahun Al-Quran diturunkan, dengan usia Rasulullah ialah 63 tahun. Maknanya setelah Rasulullah berusia 10 tahun, Rasulullah mulai menerima Al-Quran. Al-Quran. Dan Rasulullah sebelum berhijrah ke Madinah, Rasulullah telah tinggal di Mekah selama 53 tahun. Rasulullah tinggal di Madinah selama 53 tahun. Lama. Rasulullah tinggal di Madinah itu lama, 53 tahun. Tapi baginda diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah. Ya, Asrul, apa khabar Asrul? Assalamualaikum, selamat pagi abah. Waalaikumsalam, selamat pagi. Rozai, Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Terima kasih Rozai kerana sudi jenguk Atuk hari ini. Hari ini. Jadi Rasulullah dengan berat hati telah berhijrah pada usia 53 tahun. Usia 53 tahun. Dan rombongan baginda seramai 300 orang. Semua yang berhijrah itu ialah meninggalkan harta, halaman, keluarga yang tak nak ikut lah. Semua berhijrah ke Madinah. Hebatlah orang berhijrah. Bukan saja diri tetapi juga harta benda semua ditinggalkan. Yang tak boleh dibawa lah, rumah apa semua. Masa itu Rasulullah sudah pun berusia 53 tahun. Al-Quran diturunkan 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Tempoh Al-Quran diturunkan ialah panjang, 23 tahun. 23 tahun. Sebenarnya lebih kurang kalau kita sekolah kat Malaysia daripada darjah 1
sampai umur 25 tahun. Masuk universiti, keluar universiti ya. Lebih kurang lah, lebih kurang. Mana lama, lama. Al-Quran ini turunkan berperingkat-peringkat mengikut kesesuaian situasi pada masa itu. Sebab Al-Quran ini way of life. Al-Quran ini adalah cara hidup yang benar, cara hidup yang betul sebenarnya dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Quran ini adalah satu mukjizat yang tidak pernah diturunkan ke atas mana-mana nabi, mana-mana rasul sebelum ini. Dan Al-Quran juga adalah merupakan kalamullah. Al-Quran ini kalamullah, kata-kata Allah. Dan pada peringkat awalnya Al-Quran ini tidak ditulis, hanya pakai memori saja. Memori, iaitu pakai hafal, hafiz. Di Al-Quran ini hafiz, semua hafiz dan orang yang boleh hafal Al-Quran. Tidak ada teknologi tulis menulis masa itu. Tapi kalau sudah masuk kepada zaman Sayyidina Abu Bakar, ada jugalah ditulis di pelepah tamar, di tulang-tulang unta, di batu-batu, ada ditulis. Tapi merata-rata pada awal. Tapi hakikatnya Allah telah memberi jaminan bahawa Allah akan menjaga Quran ini sehingga ke hari kiamat. Tak ada siapa makhluk di muka bumi boleh memusnahkan Al-Quran. Dia akan dijaga oleh Allah. Itu jaminan daripada Allah SWT. Jadi perjalanan Al-Quran ini bila masa dia dibukukan, Al-Quran ini mulai dikumpul dan dibukukan ialah masa Saidina Osman. Saidina Osman membuku Al-Quran. Pada peringkat awalnya Saidina Umar enggan membukukan Al-Quran, menulis Al-Quran kerana itu bid'ah. Bid'ah ni makna bid'ah lah. Bid'ah dalalah ni ialah bid'ah yang baik, yang tidak dibuat oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membukukan Al-Quran, tidak pernah. Semuanya hafal lah, semua hafal. Tapi apabila setiap kali berlaku peperangan, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Osman melihat ramai hafiz meninggal dunia, syahid. Jadi apabila hafiz meninggal dunia, berarti berkuranganlah orang yang mengingat Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah mulai berfikir bagaimana supaya generasi yang akan datang dapat baca Al-Quran dengan baik, dengan yang betul dan baik, yang asli, tanpa sebab itulah masa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar masih lagi tertulis di pelepah tamar, di tulang bagainya. Masa Sayyidina Osman, Sayyidina Osman telah membuat ijtihad, iaitu mengumpulkan Al-Quran ini. Sebab itu Al-Quran ini dipanggil versi Osmani. Osman lah. Jadi Al-Quran disusun oleh Sayyidina Osman. Kita kena ingat siapa Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ini ialah menantu Rasulullah. Dua anak Allah wanita, dua kali menjadi menantu Rasulullah. Tidak ada. Dan di syurga Sayyidina Osman menantu Rasulullah, orang hebat. Mana ada sirah yang mengatakan bahawasanya Rasulullah begitu menghormati Sayyidina Osman. Sedangkan Sayyidina Osman ini menantu dia. Ada satu ketika masa Rasulullah sedang berbual mengenai sesuatu di Rasulullah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, tiba-tiba ada salam di luar, suara Sayyidina Osman, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Jadi Rasulullah menjemput Sayyidina Osman masuk, dan ketika itu jubah Rasul terangkat sikitlah, nampak betis. Dia santai, Rasulullah sedang santai dengan Sayyidina Abu Bakar. Dengar saja Sayyidina Umar memberi, dia terus membetulkan kedudukannya, hormati Sayyidina Osman. Menghormati. Sebab Rasulullah cukup malu dan menghormati Sayyidina Osman. Orangnya baik, lemah lembut. Hebatlah. Itu Sayyidina Osman. Jadi Sayyidina Osman ini dia mengumpulkan Al-Quran sehingga menjadi versi Osmani. Sampai sekarang lah, alhamdulillah, hasil daripada 1400 tahun dahulu, maka Al-Quran dikumpulkan sekarang ini. Ada sirah juga
Apabila satu kumpulan datang berjumpa Rasulullah, kononnya satu kampung nak memeluk agama Islam, nak mempelajari agama Islam. Dan Rasulullah menghantar 70 tahfiz, 70 tahfiz pergi untuk ke kampung itu untuk rupanya itu satu penipuan, satu perangkap untuk menghapuskan gerakan. Semua 70 tahfiz itu dibunuh. Rasulullah begitu kecewa sekali di atas perkara yang berlaku itu. Masa itulah berlaku nazilah, iaitu Rasulullah membaca kunut selama sebulan. Supaya Allah menurunkan bala kepada orang yang membunuh. Orang bunuh itu. Jadi itu bermulanya kunut sebenarnya, kunut nazilah. Nazilah yang dibaca. Okey, Al-Quran ini diturunkan, ada yang kata 6,665 ayat, ada yang kata 6,660, wallahu a'lam. Tapi 6,000 lebih Al-Quran diturunkan, versi kita. Okey, untuk menyampaikan Al-Quran ini, pada zaman sahabat ada persoalan timbul. Adakah saya boleh masuk juga sedangkan saya tidak hafal Al-Quran? Ada juga. Jadi zaman Rasulullah pun tidak semua sahabat hafiz, tidak semua menghafal Al-Quran. Dia boleh baca tapi tidak semua hafal. Tapi tidak menjadi penghalang untuk mereka masuk syurga. Sebab pintu syurga ni banyak. Ada sahabat yang kuat bersedekah, maka ada pintu sedekah untuk dia masuk syurga. Ada sahabat kuat solat, maka pintu solat untuk dia masuk syurga. Ada sahabat yang rajin membaca Al-Quran, maka ada pintu melalui betulkan. Ada sahabat yang rajin berpuasa, maka ada pintu syurga melalui pintu puasa. Jadi berbagai-bagai. Tidak terhad kepada satu jenis amalan saja. Jadi itulah varietinya. Banyaknya pintu-pintu syurga, 8 pintu syurga, yang bidang mana yang kita mahir, berkebolehan, maka pintu itulah kita akan masuk dalam syurga, insya-Allah. Amin. Ya Zaiti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mampu puasa. Adakah pintu syurga untuk saya? Ada, insya-Allah. Ia panggil pintu puasa. Pintu puasa. Pintu puasa. Nak masuk syurga melalui pintu puasa. Sebab sahabat begitu. Bagi sahabat Rasulullah yang tidak ada harta, tidak ada wang yang banyak lah, sedekah dia begitu sederhana sekali. Tapi dia beribadat dengan berpuasa, sepanjang masa berpuasa. Dan salah satu daripada Zaiti, di antara ibadat yang Allah tidak menyatakan berapa kadar pahala orang puasa, tidak ada. Ibadat lain semua ada dinyatakan pahala-pahala. Macam kita kata, siapa yang baca Al-Quran satu ayat akan diberi 10 kebaikan, 10 kebajikan. Dinyatakan begitu. Tapi bagi orang yang puasa tidak ada. Bila ditanya, Allah kata akan Maha tahu apa ganjaran orang yang berpuasa. Ini rahsia Allah. Jackpot. Jackpot. Ini rahsia Allah. Bagi puasa pahalanya insya-Allah bergana-gana besar sangat. Besar sebab ibadat-ibadat lain kita solat, kita buat untuk kita. Kita zikir, kita buat untuk kita. Kita buat haji, kita buat untuk kita. Kita sedekah, kita buat untuk kita. Tapi apabila kita puas, kita buat untuk Allah. Kita buat untuk Allah. Itu kelebihan puasa. Puasa. Sebab tu rukun Islam 5 perkara, puasa bulan Ramadan itu termasuk salah satu daripada rukun Islam 5 perkara. Tapi bagi orang hebat, dia boleh berpuasa seperti Rasulullah, tidak pernah tinggal puasa Isnin Khamis. Dan di antara puasa yang popular yang selalu disebut ialah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ni sehari puasa, sehari tak puasa. Dia selang-selia itu. Kecuali dia tak akan puasa pada hari raya haji, hari raya korban, Arafah, itu yang diharamkan puasa. Tapi hari lain disunatkan puasa terus menerus. Jadi itu yang dikatakan popularnya puasa Nabi Daud, puasa sehari, tidak sehari. Tapi puasa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ialah puasa Isnin Khamis. Lagi hebat puasa Nabi Daud, ya, lagi hebat puasa Nabi. Tapi kalau boleh buat setakat puasa Isnin Khamis, sudah cukup hebat tadi, sudah cukup hebat. Sebab apa? Apabila sahabat tanya Rasulullah, kenapa puasa Isnin? Kerana Isnin lah aku dilahirkan. Isnin. Jadi macam birthday lah. Every week sambut birthday dia. Okey, dalam Al-Quran ini ada juga kawan-kawan tanya, saya tak hafal banyak Al-Quran, macam mana saya nak solat apa semua. Kita jangan terikat tak boleh baca Al-Quran dengan solat. Sebab dalam solat yang wajib dibacanya hanya satu saja, iaitu Al-Fatihah. Itu wajib hafal. Bagi hafal, terutama cucu-cucu atuk yang baru nak belajar, rakan-rakan yang sedang mengikuti program ini, solat itu tidak ada baca Al-Quran kecuali Al-Fatihah. Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah saja. Apa surah Al-Fatihah. Apa surah Al-Fatihah, maka lengkaplah solat anda. Solat wajib. Ya Wan, Assalamualaikum Tok dan sahabat semua. Waalaikumsalam. Dan sahabat semua, apa khabar? Apa khabar Wan? Terima kasih. Jadi jangan terikat. Ada orang dia kata saya tak ingat nak baca surah, jadi saya solat. Tak boleh. Tak baca surah pun tak apa, solat. Tak baca surah pun tak apa. Kalau ingat surah pendek betul. Sebab itu Imam Syafi'i selalu menasihatkan, iaitu bacalah Al-Quran mana yang mudah bagi kamu. Mana yang mudah, simple-simple je. Kita sentiasa disarankan supaya sentiasa kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu juga zikir. Maksud zikir itu ingat. Al-Quran itu kita baca, berarti kita ingat kepada Allah. Bila kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Kita tak ingat kepada Allah, Allah tak ingat kepada kita. Jadi untuk Allah ingat kepada kita, kita selalulah baca Al-Quran. Jadi bagi orang yang solat, dia wajib hanyalah baca Al-Fatihah sahaja. Tolong bagi siapa yang masih lagi proses pembelajaran Al-Quran, boleh juga baca Al-Quran semasa solat, letak tampar di depan dinding. Kita sujud tu, tampar surah-surah pendek. Betul, baca Al-Quran tandanya kita kepada Allah Zati. Betul sekali. Itu tanda kita ingat. Bagi yang tak hafal Al-Quran, boleh tampar di dinding. Tampar di dinding. Boleh apa ni, dijadikan panduan. Ya Izan, Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Baji Randy B. Waalaikumsalam Adik Haji. Adik Haji. Adik Haji. Jadi bacalah surah-surah pendek pun tak apa. Tak apa. Macam kita kata, kita ingat surah An-Nas, Qul Huwallah. Ingat surah Qul Huwallah, lepas Al-Fatihah baca Qul Huwallah. Simple saja, tak apa. Ini mudah, simple. Simple. Yang penting kita kena buat. Ada orang tanya juga, Tok, apa ni, saya tak khusyuk lah solat. Tak apa, tak khusyuk. Wajib buat. Bagi buat solat, sudah mengerjakan solat, pertama sekali yang dia untung ialah dia sudah tidak dapat dosa lagi. Dosa dia selesai. Dari segi pahala itu ada darjat-darjatnya. Jadi kita kena solat. Jangan kata saya tak khusyuk lah, tak boleh. Tak boleh. Solat itu wajib. Satu-satunya ibadah yang wajib dilakukan walau dalam keadaan apa jua sekalipun, ia solat. Kita terutama ramai orang meletakkan sibuk dunia sehingga tak solat. Allahu Akbar. Itu tak benar. Cara itu cara tak benar. Ya Yati, semoga Allah pandang kita. Ya Tok, masa minta tolong dari Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Mohonlah pertolongan darinya. Sebab tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padanya lah kami sembah dan padanya lah kita memohon pertolongan. Jadi kita sembah, kita solat, baca Quran sebagainya, dan kita mohon pertolongan dengan Allah Taala. Kita selalu bacakan surah Al-Fatihah yang kita baca. Jadi jangan kerana tak hafal surah maka tak solat. Jangan. Begitu juga solat-solat sunat. Tak ingat solat sunat, duduk ulang surah yang sama pun tak apa, asalkan buat. Macam sekarang masa solat sunat duha time. Sekarang masa solat sunat duha. Apabila masa solat sunat duha, kita boleh solat sunat duha 2 rakaat, paling kurang 2 rakaat. Boleh baca surah-surah pendek, boleh. Al-Fatihah, lepas Al-Fatihah baca surah pendek. Saja aku sunat duha 2 rakaat.
Bagi sesiapa yang belum pernah buat solat sunat duha, Atuk sarankan supaya buatlah mulai sekarang. Bila terbaik untuk solat sunat duha ialah sekarang. Sekarang now duha time. Betul lah jadi betul. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Haji. Waalaikumsalam. Sudia, terima kasih. Terima kasih. Jadi buat solat sunat duha. Ada solat-solat sunat yang lain. InsyaAllah kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita sudah Atuk sentuh sedikit saja bagi rakan-rakan. Solat sunat duha, saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Taala. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca Wadduha kalau ingat. Kalau tak ingat, baca Qul Huwallah. Kalau tak ingat, tak payah baca. Baca Al-Fatihah, rokok, sujud. Begitu terus. Begitu terus. Rakaat kedua baca Al-Fatihah, rokok, sujud. Dan baca tahiyat akhir. Tahiyat akhir tu wajib bacalah. Wajibkan tidak tak susah. Selesai, sudah dapat dah. Sudah dapat duha 2 rakaat. Kalau buat 4 lagi bagus. Itu ada. Kalau tak hafal, surah-surah tu walaupun pendek tak hafal, buat dengan saiz A4 ataupun saiz A3 yang besar, print yang besar tu letak di depan. Surah apa yang kita nak hafal? Ambillah surah apa. Wadduha ke contoh. Wadduha panjang sikit letak di depan. Ataupun Ar-Ra'aital Lazi ke contoh. Contoh. Ataupun Al-Hakumut Takar ke kita letak di depan kita. Kita baca. Setiap kali solat kita baca. InsyaAllah tak lama. Lepas itu kita boleh tutup. Dan kita boleh ingat, kita boleh hafal. Kita boleh baca. Dengan cantik dan baik sekali. Itu kaedah cara pembelajaran. Atuk juga letak di depan kadang-kadang. Kalau surah-surah panjang. Sebab daripada kita baca, benda tu jadi tonggang langgang. Terbalik. Yang depan belakang. Jadi tak dapat pahala. Baik kita letak depan kita. Ya Zaiti, betul. Saya nak share cara saya hafal doa kunut. Tanpa kertas di telekung. Tanpa telekah di telekung. Pun boleh juga. Tanpa telekah di telekung. Ya Hamzah Hussein. Assalamualaikum Tok Haji. Solat sampai pukul berapa? Yang kita solat duha tu Haji? Sampai 12.30. Sepatutnya sebelum Zuhur. Tapi apabila 12.30 tu, kita sudah masuk waktu teraan. Jadi ambil jalan yang selamat sampai 12.30. 12.30. Jadi bermula daripada pukul 7.45 tadi sehingga ke 12.30. Itulah solat sunat duha. Solat duha ni katakanlah kita ada masa free pukul 7 tadi. Ada masa free pukul 7 tadi. Kita boleh solat dulu 2 rakaat. Kemudian selepas kita buat kerja pukul 10 ada free lagi. Boleh buat 2 rakaat lagi, boleh. Kemudian waktu pukul 12 free lagi. Boleh buat 2 rakaat lagi, boleh. Tak ada masalah, insya-Allah boleh. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat. Hamzah 2 rakaat. Buat. Rugi tak buat. Rasulullah tak pernah tinggal ni. Rasulullah. Kita harus ingat di pada mahsyar nanti orang yang akan duduk dekat dengan Rasulullah ni ialah orang yang mengamalkan sunnah-sunnah. Sunnah di banyak, beribu sunnah Rasulullah. Jadi kita ambil salah satu daripada sunnah yang Rasulullah paling suka ialah dalam soal-soal ibadah, solat. Jadi solat duha ni tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Selain pada kita bersalawatlah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita solat ikut Rasulullah buat. Rasulullah suka. Dan di pada mahsyar nanti kita akan bernaung bersama dengan Rasulullah dan kita akan mendapat tu. Kita kena ingat, pada mahsyar ni matahari hanya sejengkal je daripada kepala. Bagi orang ada ibadah, bagi orang yang tak dapat syafaat daripada Rasulullah, maka dia akan terseksa lah. Pada masa pun terseksa. Belum lagi dalam soal-soal ada pahala. Terima kasih. Cantik. Atuk suka kepada rakan-rakan kita, cucu-cucu Atuk. Kita bincang soal solat pun tak apa. Jangan malu, jangan segan. Tanya soal solat. Sebab yang penting solat ni, Atuk tak miss lah. Setiap kali dah lama mana dah buat quote of the day ni. Bincang-bincang tajuk-tajuk quote of the day siap pagi ni. Pasal solat Atuk sentiasa sebut. Sebab solat ini adalah amalan yang pertama yang disiasat di akhirat nanti. Adakah kamu solat? Tapi saya ada saya pergi Mekah. Saya ada itu semua tak pakai. Allah tak pakai. Tak pakai, semua dibuang. Tak solat saja terus masuk neraka. Allahu akbar, naudzubillah. Itu bahaya. Tapi apabila lulus, tengok solat, okey.
solat okey, tengok pula puasa, tengok pula baca Quran, tengok pula zakat, tengok baru boleh diambil kira. Tapi solat dulu, solat tiang agama. Solat itu adalah penentu, keyword. Tak ada kunci tak boleh masuk, tak boleh masuk. Jadi solat itu penting. Tapi apabila kita solat wajib, solat 5 waktu, tak boleh buat lebih. Tak boleh nak buat zuhur 8 rakaat, tak boleh. Tapi sunat boleh. Jadi solat wajib ni kadang-kadang kita ada lompong, ada tampal-tampal lah. Macam kain buruk kan, tampal-tampal. Maklumlah tak khusyuk. Kadang bacaan-bacaan pun tak berapa betul lagi. Kadang-kadang kita punya disiplin, asyik gaul-gaul sini, gaul-gaul sini. Adalah sedikit kekurangan. So apabila di pada mahsyar nanti nak makan solat wajib kita ini, bila kita tanya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala tanya malaikat, solat dia kurang sempurna. Ada tak solat sunat? Ada, malaikat kata, so keluar solat sunat kita. Ambil pahala solat sunat tadi, lengkapkan solat wajib. Alhamdulillah, kita selamat daripada api neraka. Sebab itu, solat sunat itu penting. Dia tak ambil tak. Untuk melengkapkan solat yang cacat ini, dia tak ambil amalan lain. Amalan puasa, amalan zakat, amalan haji, tak ambil. Dia hanya ambil amalan solat. Untuk memastikan solat kita lulus. Lulus. Sebab itu jangan tinggal solat sunat. Tapi yang lain pun penting juga. Tapi atuk dah mengenai solat tadi. Solat sunat itu penting. Ya, koma. Assalam tu. Dan sahabat duha cerah. Dari Ferry Road Singapore. Hebat orang Singapore. Ya Zeti 745 12.5 duration duha time. Cantik betul lah tu. Sorry lama masuk, baru lepas solat duha. Cantik. Semoga diterima oleh Allah SWT. Atuk doakan kepada kamu dan konsisten. Konsisten, istiqamah. Ya betul, istiqamah. Sania, Assalamualaikum Baji. Waalaikumsalam. Apa khabar Sania Isnin? Solat tiang agama, benarlah Zeti. Solat sunat paling besar pahala ialah solat sunat sebelum subuh dan solat witir 3 rakaat. Betul. Betul. Solat fajar, solat sunat fajar, pahalanya lebih besar daripada isi dan dunianya sekali. Itu baru 2 rakaat. Solat witir 3 rakaat. Solat witir ni boleh buat 1, boleh buat 3, buat 5, boleh buat 7. Saya yang paling banyak 11. Rasulullah buat sampai 11. Witir. Witir ni malam je. Kalau solat sunat subuh, apabila masuk waktu subuh, sebelum solat subuh itu solat sunat subuh. Itu waktu fajar. Solat sunat fajar juga orang panggil. Ataupun qabliyah subuh. Pendek sangat masa dia. Sebab itu Rasulullah baca surah-surah dia. Inna a'tayna wa asri. Macam tu je. Sebab di antara waktu subuh, solat subuh tu masa tu terlalu berdekat sangat. Okey, soal witir pula. Soal witir ni solatnya ialah selepas isyak sehingga sebelum subuh. Solat ini dia ada waktu dia. Walaupun solat sunat, tapi dia ada waktu dia. Waktu. Iaitu macam kita kata, witir ni boleh dibuat selepas isyak hingga sebelum subuh. Macam duha daripada 7.45 sehingga 12.30. Tak boleh buat petang, tak boleh. Duha tak boleh buat malam, tak boleh. Witir nak buat siang, tak boleh. Dia ada waktu-waktu dia. Waktu. Sebab itu, maknanya bukan sahaja solat zuhur ada waktu, solat asar ada waktu, solat maghrib ada waktu, solat isya ada waktu, solat subuh waktu, solat sunat tertentu pun ada waktu dia. Ada waktu dia. Kita tak boleh solat sewenang-wenangnya. Kecuali solat-solat lain, solat umum. Solat umum macam kita kata taubat, solat hajat, itu solat-solat umum. Kita boleh buat bila-bila masa. Ya, Putri Bayu. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Ya, Kama. Oh, ya, subscribe. Siapa yang belum subscribe YouTube Haji Mak Atuk, tolong subscribe YouTube. Jadi ada petikan-petikan mengenai ceramah Atuk ini, Atuk upload dalam YouTube. Kalau di tak lebih 3 bulan. Lepas 3 bulan disappear, habis. Kat YouTube tak apa, dia akan melekat. Atuk meninggal pun dia masih ada di sana. Jadi subscribe lah YouTube Atuk supaya anda tidak tertinggal, tidak tinggal. Jadi bolehlah tengok video-video Atuk di sana di YouTube kalau masa kelapangan. Okey Wan, ya, salam tu. Alhamdulillah, power semua tu. Power jangan tak power. Power jangan tak power. Jadi tajuk kita hari ni ialah Al-Quran.
Hebat Al-Quran. Atuk dah baca Al-Fatihah untuk Muslimin. Oh, belum lagi. Oh, terima kasih banyak. Kamu selalu remind Atuk. Okey, di antara agenda kita setiap pagi ialah kita membaca surah Al-Fatihah dan kita niat pahala Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sendiri tidak sampai kepada orang yang dah meninggal, tapi pahala akan sampai, insya-Allah. Amin. Kita niat baca Al-Fatihah ini bersama-sama. Anda baca di sana, Atuk baca di sini. Fatihah, dan kita kena niat. Saja aku baca Al-Fatihah dan pahalanya akan disampaikan kepada Rasulullah SAW, para sahabat, para rasul-rasul, para nabi-nabi, disampaikan kepada aku, kepada diriku, isteriku, kepada anak-anak, suami, rakan-rakan, sahabat, guru-guruku, muslimi, muslimat, mukmini, mukminat. Tidak tinggal juga ialah rakan-rakan quote of the day bersama dengan Atuk, sama ada sudah menjenguk atau belum menjenguk atau yang pernah mengikuti Atuk ini, insya-Allah akan mendapat pahala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, insya-Allah. Semoga bacaan kita sampai kepada orang yang kita sayangi, orang yang kekasihi, dan akan sampai kepada sahabat-sahabat kita. Walaupun kita kenal tak kenal pun, insya-Allah akan sampai kepada mereka. Okey, Al-Quran. Tajuk Al-Quranul Karim. Bagi sesiapa yang membaca Al-Quran akan mendapat 10 gandaan. Alif Lam Mim. Walaupun 3 huruf. Duk saja-saja baca Alif Lam Mim. Dapat 30. Dapat 30. Bayangkan kalau Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ada 7 ayat, tak silap Atuk 129 huruf. Tak silap lah, kena check balik. Maknanya, you bayangkan kali 10. Sekali Al-Fatihah baca, you akan dapat pahala 1000 lebih sekali baca. Sebab satu huruf itu, daannya 10 kebaikan. Jadi, bacalah. Baca. Ya, Sina. Assalamualaikum. Salam Tok, nak pi mana tu? On, semangat Sina. Nak pi mana? Tak pi mana-mana. Sejuk pagi. Tak pi mana-mana. Amin. Terima kasih. Terima kasih Senangin. Terima kasih On. Ya Hamzah, kita rajin buat amal untuk kebaikan, tapi lah ni duk melobi, duk menyumpah sesama sendiri. Biarkanlah. Kita buat cara kita. Kita buat cara kita. Kita buat, jangan lupa cara kita. Cara orang lain buat. Tak kira. Kita buat cara kita. Itu yang terbaik. Okey. Kita sambung lagi quote of the day hari ini mengenai Al-Quran. Setiap Al-Quran ada fadilatnya, khasiatnya. Ada sirah. Satu rombongan yang dihantar oleh Rasulullah kepada satu negara. Kumpulan ini sampai di pertengahan jalan telah berhenti kepenatan kumpulan ini. Dulu Atuk sentiasa ingatkan makna Al-Fatihah, sebaris ayat setiap hari dengan maksudnya. Boleh juga. Boleh juga. Cantik tu ayat tu, kita sentiasa ingat itu apabila kita akan buatlah daripada masa ke semasa. Terima kasih atas remind. Ya, isi Al-Quran dah lengkap tapi masih lagi pakai aturan sendiri. Itulah Al-Quran itu pegangan hidup. Okey, kita masuk bab Al-Quran, banyak fadilatnya. Al-Quran. Pada suatu hari rombongan ini sampai di satu kampung dan satu kampung untuk berehat. Tetapi stranger ni biasanya ditolak oleh orang kampung, tak beranilah sebab tak kenal kan, stranger kampung ni. Sedangkan rombongan ini diutus oleh Rasulullah. Dan dalam kampung itu tidak benarkan mereka ni menumpang di mana-mana rumah, buat kemah gitu je lah. Jadi kebetulan pada malam tersebut ketua kampung itu digigit oleh skorpion. Malam tu dari bomoh-bomoh di kampung tak sembuh. Maka teringatlah orang kampung ada satu rombongan
mungkin dia orang boleh buatkan. Jadi panggil. Jadi pergilah hamba Allah ni, pergi mengubat tua kampung yang digigit oleh skorpion. Dia pun ambil air, buat apa semua ni, dia baca-baca sikit, dia hembus sikit, diizinkan oleh Allah SWT sembuh. Apabila dia juga ganjaran tu. Maknanya dia kata kalau kau betul-betul boleh menyembuhkan aku, kita akan bagi 30 ekor kambing. Wah, contoh. Jadi dia orang buatlah sembuh. So dapat 30 ekor kambing. Kawan tanya, apa kau baca? Yang digigit, aku baca Al-Fatihah je. Baca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ni adalah surah yang boleh mengubati 1000 penyakit. Bacalah Al-Fatihah sendiri. Baca, tiup di air, minum, sapu dan sebagainya. Amalkan. Jadi kawan kita tadi apabila dapat kambing 30 ekor dengan baca Al-Fatihah, upahnya 30 ekor. Apabila balik ke Madinah, maka saya bertanya, ya Rasulullah, adakah dengan mengubati orang baca Al-Fatihah ini, kambing hadiah itu boleh diambil? Rasulullah kata boleh. Inilah dalil yang bagi orang yang ustaz-ustaz mengubati orang yang sakit itu, walaupun dia menggunakan baca-baca Al-Quran, dan jika diberi hadiah sedekah sebagainya, boleh diambil. Itulah, itu sirah hadis ya, bahawasanya Al-Fatihah, baca Al-Quran yang digunakan, kita boleh mengambil upahnya. Tapi yang terbaik ialah tak payah ambil. Itu saya tahu sama. Zati, Al-Fatihah surah syifa. Betul. Al-Fatihah itu surah syifa. Itu kelebihan Al-Fatihah. Jadi besar sangat. Jadi setiap Al-Quran itu ada fadilat-fadilatnya. Bergantung kepada amalan-amalan yang kita nak lakukan. Di antara lain, surah Al-Fatihah juga ialah boleh mencegah kemarahan Allah kepada kita. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni 7 ayat. Al-Quran ini 7 ayat yang begitu cantik sekali. Begitu cantik sekali. Ayat yang bercerita mengenai kebesaran Allah dan dialog di antara kita, hamba Allah, dengan Allah melalui kata-kata kalamullah ini. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pemurah dan penyayang. Pemurah. Allah ini pemurah. Pemurah. Sebab itu orang bukan Islam pun dapat. Sebab Allah ni pemurah. Dapat harta dunia ni. Tak ada masalah. Dia pemurah. Pemurah. Siapa yang usaha dapat. Allah beri. Pemurah. Sebab itu kita jangan dengki kepada orang yang dapat ni. Sebab Allah ni pemurah. Kadang-kadang tengok orang tu jahat, tapi dia kaya. Contoh. Tak semua orang kaya tu jahat. Tapi contoh. Dia pemurah. Allah ni pemurah. Dia beri. Allah beri. Allah beri. Sebab itu apa sahaja kerja yang kita nak lakukan ialah mula dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ada satu sirah suami isteri ni. Isteri dia ni memang buat apa sahaja pun baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nak akak puyuk, Bismillahirrahmanirrahim. Nak basuh beras, Bismillahirrahmanirrahim. Nak potong sayur, Bismillahirrahmanirrahim. Nak lipat baju, Bismillahirrahmanirrahim. Nak buka pintu milik, Bismillahirrahmanirrahim. Nak tutup pintu robot, Bismillah. Itu amalan dia. Jadi satu hari suami dia nak uji. Aku nak uji. Apa kelebihan bismillah isteri aku baca ni? Berhenti baca bismillah. Apa saja buat, mesti bermula dengan bismillah. Jadi satu hari, suami dia ambil cincin, minta dia simpan. You simpan ni 2-3 hari lagi, 2-3 hari lagi, aku nak cincin ni balik. Kau simpan balik. So, bini dia pun ambil lah Bismillahirrahmanirrahim. Ambil. Kemudian isteri dia letak dalam kabinet. Bismillahirrahmanirrahim, letak. Bismillahirrahmanirrahim, tutup kabinet. Itulah hari-hari. Live dia tu dia menggunakan hanya sentiasa menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Di keesokan hari suami dia ni ambil cincin itu buang dalam perigi. Ambil cincin. Isteri dia tak tahu. Isteri dia ni masih buat kerja lain lah. Dan sentiasa mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh cukup 3 hari. Suami dia, mana cincin yang saya minta tolong simpan? Jadi isteri kata, InsyaAllah, Bismillah. Pergi buka kabinet Bismillahirrahmanirrahim, ambil cincin.
Ambil, sedangkan dia dah buang dah cincin itu. Dia ambil cincin, bismillahirrahmanirrahim. Dia pun serah cincin itu kepada suami. Suami dia terkejut, tengok. Dan cincin itu masih basah. Masih macam cincin yang dah pergi kan, basah. Jadi kisahnya apabila suami dia nak uji ayat bismillahirrahmanirrahim ni, betul tak ada hikmah dan hidayah daripada Allah Subhanahu taala? Allah masa dia nak suami dia kata pergi ambil cincin dalam gerobak dekat kabinet tu, masa dia nak pergi ambil tu, Allah perintahkan malaikat ambil cincin dalam perigi dan letak di tempat asal. Sebab tu dia kata, kenapa basah ni? Dia pun heran. Dia surah kepada suami dia. Itulah hikmah bismillahirrahmanirrahim. Hebat bismillah. Jadi amalan bismillah itu adalah amalan yang baik, apa saja. Dan barakahnya ada. Apabila kita nak buat sesuatu kerja, apa saja kerja, berat, ringan, sikit, banyak, kita bermula dengan bismillah, maka kita ada barakah. Sebab tu apabila kita pergi makan di kedai-kedai rumah, tak ada barakah, dia tak baca bismillah. Di restoran ke apa, dia makan makanan dia tak baca bismillah kan. Buat apa-apa baca bismillah. Betul Zati. Betul. Ya Wan, Allah Maha Kasih kepada hamba-Nya yang selalu menyebut nama-namanya. Maha Kasih Allah. Tu benar sekali. Jadi baca bismillah. Jadi surah Al-Fatihah ini 7 ayat ialah ayat-ayat yang dikatakan Al-Fatihah ini ialah iaitu ibu Al-Quran. Ibu Al-Quran. Sebab keseluruhan itu ada pada Al-Fatihah. Pembuka Al-Quran, macam-macam nama lah yang diberi. Dan sesiapa yang mengamalkan surah Al-Fatihah ini mencegah kemarahan Allah. Sebab baca Al-Fatihah ini kita berdialog dengan memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pemurah lagi penyayang. Jadi bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai segala alam. Mana kita puji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita puji Allah. Kita meletak. Jadi tak ada pujian lain selain daripada Allah. Tak boleh nak puji makhluk-makhluk, tak boleh. Segala puji hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bermula baca Al-Fatihah, pertama sekali kita menyebut kemurahan dia. Murah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemurahan. Dan seterusnya kita pergi kepada memuji kepada Allah. Iaitu segala puji hanya untuk Allah. Allah itu siapa? Tuhan yang menguasai sekian alam. Tak ada lagi lah. Kita puji Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang menguasai sekian alam. Ar-Rahman Rahim. Sekali lagi diulangi dengan rahmat dan rahim Allah. Mengikut setengah mazhab, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bukan sebahagian daripada Al-Fatihah. Mengikut mazhab Syafi'i, baca Bismillahirrahmanirrahim itu adalah wajib sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Itu khilaf ulama lah. Ada juga setengah ulama dia baca perlahan. Dia baca sir, baca perlahan. Macam nak baca Al-Fatihah tu, bismillah tu dia baca slow. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baru dia start dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Baru jahat, baru kuat dia baca. Sekelontok selamat pagi sahabat semua. Waalaikumsalam JDT, apa khabar? Apa khabar? Sihat semua. Sihat. Jadi semasa kita membaca surah Al-Fatihah itu, apabila kita menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji pada Allah yang menguasai, Tuhan yang menguasai sekian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Apabila Allah menguasai sekian alam ini, Maliki Yaumiddin, dialah yang menguasai hari pembalasan, pengadilan, the judgment day. Maliki Yaumiddin. Kalau puji bagi Allah yang menguasai sekian alam, kemudian dialah yang menguasai hari akhirat. Dia menguasai hari akhirat. Itu jelas mencari akhirat. Alhamdulillah. Sihat Tok, thank you. Thank you. Ya Abu, Assalamualaikum bang. Good morning. Morning. Bila Malik Yaumiddin, dialah yang menguasai hari pembalasan. Sebab tu kita kena ingat, kita ni hidup ni,
Kita ada hari pembalasan, hari perbicaraan. Hari perbicaraan. Berbicara jangan main. Kita akan disiasat. Kita ni buat dak aje. Hari perbicaraan kita akan dibicara. Setiap second count. Second count. Kita kena ingat. Kena ingat. Roket dan atik kiri kanan ni akan mencatat tau. Yang kanan catat baik, yang kiri catat tak baik, semua dicatat. Catat. Bila kata Maliki Yaumiddin, dialah yang menguasai hari pembalasan. Allah. Ya kafir, atau hafal surah Al-Mulk dan surah Al-Kahfi 1 hingga 10. Ayat susah tak atau tak susah, tapi kena selalu baca lah. Selalu baca, letak di depan. Tulis letak di depan solat kita. Letak di depan. Kalau tidak, ambil YouTube dulu. Ambil YouTube. Dalam handphone tu, savekan selalu apa ni, baca dalam handphone. InsyaAllah boleh juga. Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, padamulah kami sembah. Kita dah berhubung dengan Allah. Ya Allah, padamulah kami sembah. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Padamulah kami sembah, padamulah kami memohon pertolongan. Ini ayat ni kuat ni. Siapa yang nak beramal, kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pun sudah sentuh di hati kita. Bila kita berhadapan dengan apa sahaja masalah yang kita sedang hadapi, masalah dunia, yang apa saja masalah, kerusingan apa semuanya, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita amalkan. Kita amalkan. Iyyaka na'budu. Itu janji kita. Padamulah kami sembah dan padamulah kami memohon pertolongan. Saya nak target hafal dalam penting bulan. InsyaAllah doa. Sebelum nak minta doa dulu. Ya Allah, permudahkanlah aku dan menghafal surah Al-Mulk dan Al-Kahfi. Ringankanlah. Sebagaimana Nabi Musa memohon dengan Allah untuk berhadapan dengan Firaun supaya tutur katanya baik. Itu juga ada doa-doa. Kena doa juga. InsyaAllah. Okey, apabila kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padalah kami sembah dan pada dialah kita mohon pertolongan. Apabila kita sembah dia, kita dengan dia. Tapi kita ni kadang-kadang lain. Bagi tahu sembah Allah tapi minta dengan orang lain. Minta dengan manusia ke apa, tak boleh. Kena minta dengan dia. Rindunya kita kepada Allah dan Rasul. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah, padamulah kami yang pertolongan. Pertolongan semacam mana? Ihdinas siratal mustaqim. Pertolongannya macam mana? Ihdinas siratal mustaqim. Pertolongan, tunjuklah jalan yang lurus. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat ni jalan yang lurus. Sama juga kita nak melintas siratal mustaqim di padang mahsyar. Siratal mustaqim ni ialah satu sirat, satu jalan. Bukan highway. Tak semestinya. Bagi orang setengah highway. Bagi orang siratal mustaqim macam benang. Setengah orang macam mata pedang. Siratal mustaqim. Yang kita dan surah Al-Fatihah ni pun kita minta juga. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan lurus. Jalan yang lurus itu mengikut ulama banyak kan, ialah perkara yang baik-baik. Perkara yang baik-baik, jalan yang baik-baik, perkara yang baik-baik. Itu yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah menyampaikan kepada kita, menyampaikan kepada kita, membimbing kita. Sebab itu dia kita baca itu perfectnya, cantiknya Al-Fatihah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Disambung lagi. Minta jalan macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang pernah engkau berikan kepada orang yang baik-baik, kepada rasul, para nabi. Mana kita minta tu. Kita minta dengan Allah dalam Fatihah itu supaya Allah tunjuk jalan yang baik, jalan yang kau berikan kepada Rasulullah, para rasul, para nabi, para anbiya. Itu yang kita minta. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim
waladdallin. Tidak pada jalan orang yang ingkar dan orang yang kau murkai. Lengkap ni Al-Fatihah, cantik sungguh. Itulah untuk dapat khusyuk, Atuk selalu bagi tahu, kalau boleh kita hafal Al-Fatihah ini supaya mulut bercakap hadir dalam hati kita. Mudah sangat, mudah. InsyaAllah. Belajar sikit-sikit tak apa. Belajar sikit-sikit pun tak apa. Pula-pula. Thank you semua yang hadir. Live Haji Mat. Moga diberi kesihatan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. YDT. Amin. Minta-minta kita berada di jalan Allah SWT. Amin. 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 Jadi, itulah surah Al-Fatihah ini adalah surah yang mencegah kemarahan Allah kepada kita. Dan surah Al-Fatihah juga menyebutkan surah sifat. Surah sifat ni surah perubatan. Ada juga ulama kata, bila kita sakit dada, ambil tangan kanan, letak di dada, baca surah Al-Fatihah 3 kali. Letak di dada. Ataupun letak di mana-mana kita sakit. Di mana-mana tempat kita sakit siku, letak tangan di siku, baca surah Al-Fatihah. Mudah kan? Mudah. Kita amalkan. Selalu amalkan. Okey, yang ialah yang kelebihan surah-surah dalam Al-Quran ni, di antara 10 yang dianggap sebagai surah-surah yang popular. Ina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Iaitu surah Yasin, mencegah kehausan di hari kiamat. Sebenarnya banyak fadilat. Ni Atuk baca ni di antara yang ditulis lah. Maknanya surah Yasin ini adalah qalbu Al-Quran. Yasin ini adalah jantung Al-Quran, qalbu Al-Quran. Baca surah Yasin. Sebab itu di antara fadilat surah Yasin ini, bagi orang yang nak meninggal, disunatkan supaya baca surah Yasin. Surah Yasin ini mencegah kesusahan di hari kiamat. Hari kiamat. Itu ada kata surah An-Nam ayat 1-3, sama kebaikan nak kafi 1 hingga 10. Ayat Al-Quran ini semuanya baik sebenarnya. Tak ada yang tak baik. Semua mengikut tafsir ulama ada kelebihan masing. Ada lebih kurang. Itu ikut ulama. Itu tak mahir jugalah nak menterpretkan setiap satu ayat tu. Tapi kita kena yakin bahawasanya kalam Al-Quran ini adalah ada kelebihannya. Ada kekuatannya yang luar biasa. Kita amalkan saja. Kalau kita ingat, kita tahu tafsir, tafsiran lebih terperinci itu lebih bagus bagi orang yang nak pergi ke tahap itu. Atuk setiap kali baca Al-Fatihah, maknanya lalu dalam hati. Macam Atuk beritahu, kita rasa lebih senang. Ya, lalu setiap kali baca Al-Fatihah, lalu dalam hati, kemudian boleh kita menjawab. Ini kelebihannya bacaan Al-Quran oleh Rasulullah. Rasulullah di surah Al-Baqarah ke khatam Al-Quran ke, setiap ayat Rasulullah mesti berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Allah. Ya Fauzia, Assalamualaikum tu. Zi di Sibu sekarang. Waalaikumsalam Zi. Di Sibu, cantik Sibu. Apa khabar Sibu? Sibu hebat. Jadi setiap macam kita kata dalam solat pun, dalam solat pun kita rokok, kita rokok. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hadir dalam diri itu, ya Allah, ya Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Masa kita sujud itu Maha Tinggi. Itu dari segi maknanya. Kan hadir dah juga, ya Allah kecilnya aku, ya Allah. Ya Allah, I'm very small, ya Allah. Kecilnya aku. Tanya, kejinya aku, ya Allah. Itu. Itu adalah kaedah-kaedah kita dengan tafsir Al-Quran yang diberi oleh Allah SWT. InsyaAllah akan beri manfaat khusyuk. Macam kita masa rokok, kita baca Subhanarabbiyal azim. Allah yang Maha Agung. Mana pada masa itu kita ni tak berguna langsung. Kecilnya kita ini di sisi Allah SWT. Kita hadirkan diri kita seperti itu. Ya Siti Nur, boleh Atuk share doa pendek minta kaya pada selepas solat duha. Minta kaya? Ya Allah, ya Tuhan aku minta kaya. Minta kaya. Itu yang paling mudah kan? Kan doa selepas, ada doa yang selalu diamal, dibaca selepas solat duha. Selepas solat duha. Maknanya kalau ada rezeki di langit, turun ke Allah. Kalau ada rezeki di laut,
naiklah ke derajat. Kalau ada rezeki di perut keluarkan Allah. Kalau rezeki kau susah, mudahkan ya Allah. Itu doa-doa yang afdal. Dalam bahasa Melayu lah, yang afdal yang kita boleh amalkan. Itu doa duha lah. Doa duha. Tapi atuk ni sebenarnya kita tak nak minta sangat lah doa dunia-dunia ni. Kita minta yang akhirat tu. Minta akhirat. Kita minta iman kita dikan. Kita minta yang akhirat. Kita minta syurga. Dunia ni kecil sangat. Kalau kita Siti, kalau kita solat sunat fajar 2 rakaat, pahalanya dunia dan isi. Lebih daripada rezeki yang kita nak minta tu. Dunia dan isi. Solat sunat fajar 2 rakaat. Solat sunat sebelum subuh. Sebelum solat subuh. Bukan sebelum subuh. Solat subuh. Dunia dan isi ganjaran Allah beri. Apalah sangat kereta besar, rumah besar. Kan? Ini tapi boleh lah. Tak salah. Tak salah. Baca. Cuma untuk berkongsian dengan anak-anak cucu atuk ni, kita nak berdoa ini, kita kena cukup 3 syarat. Pertama, baca kebesaran Allah. Terutama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini syarat. Kemudian berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup perkara ini sambung. Siti sambungkan. Contoh atuk beritahu contoh. Sepas untuk doa lah. Ini doa. Doa macam mana? Ataupun kita nak gunakan selepas solat sunat. Contoh. Pertama sekali adalah puji kebesaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji Alhamdulillah. Puji kebesaran Allah. Sekali menyebut nama Allah, kemudian puji kebesaran Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolat. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kemudian, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon rezeki, ya Allah. Jika rezekiku berada di langit, turunkanlah. Jika rezekiku berada di perut bumi, keluarkanlah, ya Allah. Jika rezekiku berada di laut, naikkanlah di darat, ya Allah. Jika rezekiku susah, mudahkanlah, ya Allah. Jika rezekiku lambat, cepatkanlah, ya Allah. Jika rezekiku haram, halalkanlah. Jika rezekiku rumit, mudahkan, ya Allah. Jika rezekiku sedikit, banyakkanlah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kemudian selawat penutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Komplit dah tu, lengkap. Whatever doa pun. Kalau nak tambah cantik, macam kita kata, di antara doa yang tak pernah ditinggal oleh Rasulullah ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Atina fid dunya hasanah. Mana ya Allah, aku mohon kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah daripada api neraka. Wa qina azabannar. Jauhkanlah daripada api neraka. Kita nak apa lagi? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, jauh daripada api neraka. Komplit. Rasulullah tak pernah tinggal doa ni. Walaupun pendek, tapi itu ibu sekali doa. Apa lagi kita nak? Kebaikan dunia, apa yang baik? Tak guna kita jadi kaya kalau tak baik. Tak guna. Baik kita miskin. Sebab kita jadi baik. Sebab itu Rasulullah berdoa, Rabbana atina dunya hasanah. Ya Allah, berilah kebaikan di dunia. Sebab tak semesti kaya itu kita jadi baik. Ada ramai orang kaya jadi tak baik. Dan kita jangan lupa, dalam neraka orang kaya yang paling ramai. Dalam syurga orang miskin yang paling ramai. So di situ pun sudah ada notification daripada Rasulullah. So kita pilih, kalau nak jadi kaya, you menghampiri neraka. Nauzubillah. Itu kata Rasulullah. Sebab itu kita kena minta kebaikan, bukan kekayaan. Kita minta kebaikan di dunia. Kebaikan. Apa yang baik dunia? Anak yang soleh, suami yang baik, harta yang halal, ilmu yang berguna, beribadat dengan baik. Itu kebaikan di dunia. Dan apa kebaikan di akhirat? Atina fid dunya hasanah, dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan di akhirat. Apa kebaikan akhirat? Syurga. Apa kebaikan akhirat? Kita ditepat di kalangan Rasulullah begini. Apa kebaikan di akhirat? Kita mendapat kebaikan kelapangan semasa di alam barzah. Kita mudah melintas siratal mustaqim. Itu kebaikan di akhirat. Akhirat ini bermula dengan alam barzah. Bukan kiamat. Itu yang besar.
Kiamat kecil ialah alam barzah. Akhirat kepada seseorang itu bergantung kepada bila dia mati. Dan bila akhirat. Kiamat. Kalau mati dulu, berarti dia sudah masuk akhirat. Jadi sesuailah dengan doa tadi. Sebab tu Siti, Atuk sarankan, tekankan kepada doa kebaikan di dunia. Sebab kadang-kadang kita minta harta. Kita minta, Allah beri. Tapi harta itu menjahanamkan kita dan keluarga. Ada suami isteri yang masa kahwin dulu mesra sangat, tapi hidup penuh sederhana. Tapi berdoa, bekerja kuat supaya jadi kaya. Boleh jadi kaya, suami kahwin lain. Jadi cerita lain. So kalau you tahu benda macam tu akan berlaku, sudah tentu kau tak akan minta jadi. Contohlah. Sebab apa yang hadapan ini kita tak tahu. Semua daripada Allah SWT. Dan kita berdoa, kita minta dengan dia. Sebab itu Atuk sarankan, kita yang baik-baik. Kawan baik-baik. Suami baik-baik. Isteri baik-baik. Jiran baik-baik. Office mate baik-baik. Yang baik-baik. Perangai kita, perangai baik-baik. Ibu bapa baik-baik. Adik-beradik yang baik-baik. Semua kita nak yang baik-baik. Sebab orang yang baik-baik ini ahli syurga. Di syurga semua baik. Tak ada jahat. Orang jahat tak masuk syurga. Sebab perangai jahat tak ada dalam syurga. Semua dalam syurga perangai baik. Perangai baik, 100% tip-top. Tip-top. Jadi, nak ahli syurga itu, lihatlah di dunia, iaitu orang yang berperangai baik-baik. Sebab itu Rasulullah tidak tinggal doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Wa qina azabannar tu kuat tu. Iaitu jauhkanlah daripada api neraka jahanam. Setiap kali kita berdoa, wa qina azabannar, maka neraka kita, ya Allah, jauhlah si fulan ini daripada aku. Neraka kata. Jauhkanlah orang yang berdoa ini daripada aku, daripada neraka. Sebab dia selalu sebut, waqina azabannar, waqina azabannar. Itu selalu sebut. Sebab ini yang dikatakan menolak. Neraka menolak orang yang sentiasa menyebut nak lari daripadanya. Neraka setuju. Neraka tolak. Neraka kata jangan, ya Allah, jangan masukkan dia ke. Sebab dia selalu memohon kepadamu supaya dia tidak masuk dalam neraka. Waqina azabannar. Itu contoh. Contoh. Ini simple-simple untuk anak cucu Atuk pun bukan mahir sangat. Tapi sikit-sikit untuk cari makan tu boleh lah. Ya, satu amalan tu. Ya, saya takkan lupa. Salawat Jibril pun boleh. Boleh. Boleh buat salawat Jibril cantik. Tapi paling kurang berselawat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling kurang pun cukup dah. Jangan tak selawat. Kau free 1000 kali. Cantik, hebat. Hebat 1000 kali. Orang yang berselawat 1000 kali, dia berada di samping Rasulullah di pada mahsyar nanti. Dan kita kena ingat hebatnya orang berselawat. Pernah berselawat. Ada satu kisah. Rasulullah memaklumkan ada si fulan ini masuk neraka. Dan diberitahu oleh mereka, ya Rasulullah, ada seorang umatmu masuk neraka. Rasulullah pun pergi cari dia. Ya malaikat, kau nak bawa, aku nak heret dia ke neraka. Maka Rasulullah kata, jangan heret lagi. Tak boleh. Dia sudah banyak dosa. Kena heret ke neraka. Maka Rasulullah minta dengan Allah. Berilah kesempatan padaku. Supaya jangan lagi tarik hamba ilah ini ke neraka. Maka Allah perintah kepada malaikat. Sebab malaikat ni dia ikut perintah je. Perintah Allah dia ikut je. Dia tak kira siapa. Tapi apabila Allah kata, ya malaikat, dengar kata Rasulullah. Jadi dia kata, Rasulullah, kau timbangkan semula. Si fulan ini kau timbangkan semula. Tadi kan dah timbang. Dia ni berdosa. Timbangkan semula. Jadi malaikat ambil si fulan ni, timbang semula. Timbang memang berat lah. Memang berat dosa. Masa dosa dia begitu berat, Rasulullah ambil sesuatu dalam genggaman dia, letak sebelah pahala. Bila letak pahala, terus dosa itu jadi ringan. Dah ringan. Maka malaikat kata, banyak pahala, banyak pahala, sedikit dosa dari ringan, maka dia masuk dalam syurga. Maka si tanya Rasulullah, ya Rasulullah, aku banyak dosa. Kenapa aku tiba-tiba saja jadi banyak pahala? Dia tanya Rasulullah. Rasulullah jawab, sebenarnya engkau selalu berselawat kepadaku. Dan pahala yang kau dapat tadi ialah pahala selawat kepadaku. Aku simpan untukmu, supaya kamu masuk syurga. Alhamdulillah, si fulan itu masuk syurga. Simpan oleh Rasulullah kepada dia. Jadi, itulah gambaran bahasanya. Baguslah sekali siapa yang boleh salawat 1000 kali. Sebab dia simpan, fixed deposit dia di tangan Rasulullah. Dan apabila kebetulan
Kalau kita dah masuk syurga lagi hebatlah, berada di tahap yang tinggi. Tapi kalau kebetulan masa itu dosa kita lebih berat, Rasulullah akan letakkan selawat tadi di atas neraca, dan kita beratnya pahala kita, maka kita akan masuk syurga. Amin. Cantik kan? Siti Noh kaya, yang baik, yang salam bacalah beberapa banyaknya. Yang baik kamu. Kaya kat iman tu, betul. Baca bismillah, puji Allah Subhanahu Wa Taala di Muhammad. Betul Zati, betul. Jom tak atuk 10k. Terima kasih. Atuk kedai kopi ke? Ini kat dapur rumah, tepi dinding. Tadi dengar suara tu nenek kau lah. Dia borak dengan menantu dia apa semua. Biasalah, kat dapur. Kecukupan dan keberkatan saya nak. Betul. Cukup dan berkat. Atuk setuju sangat. Kita jangan minta banyak. Ya Allah, banyakkanlah rezekiku. Banyak tak semesti cukup. Ini kita kena bijak dalam buat bertafsiran. Banyak tak semesti. Atuk setuju ni kata Sinan. Ya Allah, banyakkan rezekiku. Kalau bagi banyak tak cukup, tak guna. Baiklah Allah bagi sikit cukup. Dan berkat. Dan berkat. Itu ya. Pemimpin yang baik, jujur dan ikhlas. Pak. Ya, Sinan, terima kasih. Sokong untuk Wan ya. Nescafe Ice. Wah, pagi-pagi. Oi, kembung perut lah dari baik. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam Nescafe. Terima kasih. Terima kasih Nescafe. Tolong subscribe YouTube Atuk boleh? YouTube Haji Mat Atuk. Tolong subscribe ya. Siapa yang belum subscribe YouTube Atuk, sebab di sana Atuk uploadkan mengenai ceramah-ceramah ni lah, intisari. Sebab di TikTok ni di bulan dia disappear. Dia hilang. Tapi di YouTube akan kekal insya-Allah. Kekal semuanya. Nescafe tolong. Tolong subscribe Atuk. Kawan-kawan minta jemput semua sambil dengar Atuk saya baca selawat, biasanya boleh dapat 500k. Sekejap je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma. Matuk saya undur diri, silakan. Berjanji nak jumpa sahabat, silakan. Kisah Atuk pada dia. Saya doakan untuk bagi tazkirah. Terima kasih banyak. Kisah Atuk pada dia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dulu Atuk saya sarankan baca selawat. Dulu Atuk. Selawat pun boleh baca selawat. Baca. Baik. Terima kasih Tok atas perkongsian ini. Terima kasih. Kamu. Terima kasih Siti Noh. Terima kasih Siti Noh. Jangan kecil hati Atuk bagi tahu macam tu. Tadi apa ni? Maknanya kita minta cukup dan berkat. Kita minta baik akhirat. Minta tu bukan tak salah minta benda tu banyak kalau tak salah. Tetapi kita kena ingat banyak itu yang menjadi pegangan kita. Itu Siti Noh. Tapi kalau nak minta tingkatkan iman boleh. Ya Allah tinggikan imanku. Betul boleh. Itu cantik. Kalau soal akhirat itu boleh sangat. Boleh sangat. Okey, di antara bacaan bagi anak cucu Atuk yang boleh baca Yasin, boleh teruskan dengan baca Yasin. Kalau mengikut amalan sahabat dan juga ahli ulama, paling kurang 1 kali 1 hari. Cantik 2 kali. Kalau 3 kali, lagi cantik. Kalau setiap kali lepas solat, itu terbaik. Setiap kali lepas solat, sekali Yasin. Allahu Akbar. Hebat. Tapi kalau 1 kali 1 hari pun, sudah cantik. Dan subscribe tu. Thank you Nescafe. Nanti Atuk belanja Nescafe. Belanja Nescafe. Thank you. Thank you. Kalau cari makan Al-Fatihah, sure you lebih banyak confident. Terima kasih. Jadi bagi orang yang boleh baca Yasin, bolehlah beramal 1 kali 1 hari. Ada orang baca setiap kali hari Jumaat ke lapangan kan. Tak semesti hari Jumaat, tapi biasa kalau di Kelantan ni dia cuti kan hari Jumaat. Jadi hari dia ke lapangan lah, boleh tidur lewat sikit apa semua. Jadi baca Yasin hari Jumaat, malam Jumaat. Tu. Ada orang lain boleh buat lah malam Ahad ke apa ke. Itu Yasin. Surah Al-Duha, iaitu mencegah kesusahan di hari kiamat. Ad-Duha, wad-duha wal-laili iza sajam. Juga boleh dia. Boleh. Tajuk kita hari ini kita bicara mengenai Al-Quran. Ini perkara-perkara yang boleh mencegah hasil daripada baca Al-Quran. Kelebihan-kelebihan dia. Banyak kelebihan lain lagi, tapi Atuk baca sepintas lalu saja. Surah Ad-Duha mencegah kesusahan di hari kiamat. Maknanya untuk kaya lah. Untuk kaya. Untuk senang baca Wad-Duha. Sebab itu Wad-Duha
ada solat sunat duha. Jadi yang cantiknya solat sunat duha ni kita baca wadduha. Baca wadduha. Tapi kalau tak ingat wadduha, bacalah apa-apa pun boleh. Asalkan solat waktu duha. Solat waktu duha. Jangan, kenapa duha? Saya tak ingat tu baca wadduha, duk hafal lagi ni. Tak boleh macam tu. Sebab itu sunat je. Sunat je. Baca terus solat. Nescafe. Terus solat Nescafe. Minum-minum pun kena solat juga. Solat sunat duha. Kemudian surah Waqiah. Waqiah ni mencegah kefakiran, mencegah kemiskinan. Itu bukan detail. Semua ini kita kena yakin kepada Allah SWT. Al-Mulk mencegah kubur. Al-Mulk mencegah siksa kubur. Selalu dibaca ni. Al-Kausar mencegah permusuhan. Walaupun Al-Kausar ialah surah yang paling pendek, 3 ayat. Inna a'tayna kala fasalli rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Jadi bagi mengamalkan surah Inna A'tayna ini, itu mencegah permusuhan ataupun mudah jadi mesra dengan orang lain. Kalau nak pergi office, sebelum melangkah kaki dalam office tu, baca surah Inna A'tayna. Macam kaum nak pergi office, baca surah Inna A'tayna. Office lupa, dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Baca, amalkan. Ataupun bagi cucu yang nak masuk bilik darjah, baca surah Inna A'tayna. Pendek je kan. Atau nak pergi meeting, rakan-rakan nak pergi meeting, baca Inna A'tayna. Nak masuk office, baca Inna A'tayna. Baca surah Inna A'tayna. Iaitu dia akan membuatkan orang suka kepada kita. Orang tidak akan nak bermusuh dengan kita. Itu kelebihan surah A'tayna, insya-Allah. Jadi nak masuk office, nak sampai ke office, tempat kerja, ataupun nak pergi tempat orang ramai ke, jangan tempat maksiat, tak boleh lah baca. Kat orang ramai ke, baca Inna A'tayna. Nak pergi kedai kopi ke, supaya orang, kita tak tahu kan siapa tak setuju dengan kita tak tahu. Kita baca, nak duduk baca surah Inna A'tayna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Surah ini diturunkan. Surah Inna A'tayna ni walaupun paling pendek, dalam surah-surah Al-Quran dia lah paling pendek. Tapi surah ini diturunkan ialah setelah Rasulullah menerima berita sedih kekatan Khadijah dengan Abu Talib. Sebab Khadijah ini isteri paling sayang tau. Nescafe. Nescafe. Ya, Zazi Ismail. Assalamualaikum Tok Haji. Salam sejahtera. Salam duha. Semoga Allah merahmati. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu dia adik menjenguk Atuk. Inna A'tayna ni, surah ini diturunkan di Mekah. Surah ini diturunkan di Mekah. Diturunkan ini adalah beri gambar gembira di akhirat nanti. Allah sediakan telaga Al-Kausar kepada Rasulullah. Sebab apa? Masa itu Rasulullah sedih kematian Khadijah. Lepas itu kematian Abu Talib. Sehingga menyebabkan kecaman, tekan daripada kaum Quraisy semakin kuat. Jadi dengan turunnya surah Al-Kausar ini, Allah bergembira semula. Tidak bersedih lagi. Tidak bersedih. Sebab Rasulullah telah digambarkan mengenai akhirat, syurga oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi kita boleh amalkan surah Al-Kausar. Kemudian surah Al-Kafirun mencegah kekufuran ketika dicabut roh. Surah Al-Kafirun ni dibaca semasa kita nazar ataupun semasa kita sakit ternak pun kita boleh hafal. Tapi bagi orang yang sentiasa hafal, tidak ada masalah. Kemudian kita pergi kepada surah Al-Ikhlas, surah kemunafikan. Surah Al-Ikhlas ini adalah surah keagungan, surah tauhid, surah Ikhlas, iaitu surah Qul huwallahu ahad, As-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Qul huwallah ini surah tauhid. Digambarkan ditafsirkan oleh banyak ulama, ramai ulama, bahawasanya iktikad kita, kuat kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu dalam doa ada diselit dengan sebahagian daripada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tu kena bunyi. Tak bunyi qul huwallahu ahad, Allahus samad, tak boleh. Tak cukup, tak jadi, makrak tak jadi.
Qul huwallahu ahad. Kena ada. Da tu. Kena bunyi. Allahus samad. Lam yalid. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita kena jelas sikit. Saya baca sikit. Okey, seterusnya ialah surah Al-Falaq. Mencegah iri hati seseorang. Dan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, iaitu mencegah An-Nas ni. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas ni, iaitu mencegah waswas. Manusia ni pelupa. Surah waswas. Itu adalah sebahagian daripada bacaan-bacaan surah pendek Al-Quran yang ada fadilat-fadilatnya yang tersendiri. Tapi bagi orang yang mengamalkan dalam solat, dengan sendiri automatik dia mendapat. Kadang-kadang kita kalau dalam solat, kita nak baca surah alat, kita kata mencegah permusuhan, mencegah kebaikan. Walaupun pendek, inna atayna al-kausar, inna atayna al-kausar wasilu bika inna sanaka wa abta, tu pendek. Kita nak baca banyak kali solat boleh. 3 kali, 10 kali boleh. Macam surah Al-Ikhlas juga, keluar Allah. Kita nak baca banyak kali boleh. Dan tidak salahnya. Ada zaman Rasulullah dulu. Rasulullah ada satu kampung. Kampung ini agak jauh daripada masjid Rasulullah. Tu imam di situ, dia sentiasa dalam setiap solat dia baca qul huwallah ya. Selepas Al-Fatihah qul huwallah. Selepas Al-Fatihah qul huwallah. Itu je dia baca. Qul huwallah. Maka ada rombongan. Rombongan ni tak puas hati. Macam mana iman kita ni? Asyik qul huwallah je. Qul huwallah je baca. Maka sebahagian daripada jemaah datang jumpa ya Rasulullah. Iman kampungku ini hanya baca qul huwallah je ya Rasulullah. Macam mana ni Rasulullah? Rasulullah berkata, panggil iman tu. Iman tu datanglah menghadap. Iman tu panggil menghadap Rasulullah. Rasulullah tahu ke? Setiap kali solat kau hanya baca qul huwallah, betul. Kenapa kau baca? Kenapa kau suka baca qul huwallah? Kata, ya Rasulullah, qul huwallah ini ialah ayat ketuhanan. Ketuhanan, keagungan. Aku rasa seronok apabila membaca surah ini, dapat menggambarkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Besarnya Allah, hebatnya Allah. Hebatnya Allah. Jadi Rasulullah kata, inilah contoh orang yang akan masuk syurga. Jadi baca qul huwallah tu masuk syurga dah dalam solat. Jadi yang kononnya nak memberitahu Rasulullah ni baca qul huwallah saja ni, balik tak ada apa. Rasulullah tolak. Mana baca qul huwallah pun cantik. Kalau dengan makna, dengan niat apa semua itu gini cantik, maka ganjarannya tidak ada lain ialah kecuali syurga. Ini yang penting kepada kita. Dan surah An-Nas ialah mengenai waswas. Jadi ada sirah banyak setiap ayat-ayat Al-Quran ini turun ni. Ada sirah yang kita boleh ambil sebagai ganjaran. Jadi Atuk nak pesan kepada diri Atuk, kepada rakan-rakan, anak cucu Atuk di sini, bacalah Al-Quran, mana surah yang mudah. Mana surah yang mudah, amalkan. Kalau kata surah qul huwallah mudah, jadi duduk saja-saja, sudah buat kerja, tak kerja, mulut baca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sentiasa baca. Sentiasa baca. Kalau inna atayna, sentiasa baca. Kalau wadduha, sentiasa. Kalau inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, baca. Sentiasa baca. Yang mudah-mudah. Bagi orang boleh baca Yasin cara hafal, baca teruskan. Baca. Bagi orang yang boleh baca surah Al-Baqarah, baca teruskan. Boleh baca Al-Mulk, teruskan. Sentiasa baca. InsyaAllah tu. Saya nak minta Assalamualaikum tu. Terima kasih Nescafe. Nanti Atuk belanja Nescafe. Atuk pun nak berundur diri dah untuk hari ini, dan kita sambung esok insya-Allah. Semoga dipermudahkan segala apa yang kita hari ini dan memberi manfaat kepada kita semua. Dan Atuk berdoa semoga kita semua dipermudah, diperlembutkan lidah kita dan dicairkan otak kita untuk mengingat sebutan dengan sebutan yang betul dan ingat dengan ingatan dalam jangka masa yang lama. Itulah saja untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu